Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung analisis awani. Sejak diumumkan sebagai salah sebuah universiti penyelidikan pada 11 Oktober 2006, Universiti Kebangsaan Malaysia mengorak langkah untuk menjadi sebuah universiti yang terunggul menjelang 2018 setaraf dengan universiti-universiti tersohor dunia pada ketika itu. Antara bidang tumpuan dalam bidang penyelidikan yang akan memacu UKM menjadi sebuah universiti penyelidikan yang terunggul ialah menumpukan ilmu disiplin tentang knowledge based economy. Itu antara tumpuan utama. Yang keduanya, menitik beratkan ataupun tumpuan kepada membudayakan inovasi dan juga kreativiti. Dan yang ketiganya, membawa katakan semua disiplin ini dalam konteks pertumbuhan yang lestari sifatnya mapan, bukan hanya dari sudut katakan outcome-nya, tetapi tidak melihat isu-isu sampingan, tetapi melihat dari keseluruhan pertumbuhan yang lestari dan memberi kemakmuran kepada semua pihak apabila kita bercerita pasal sebuah negara maju menjelang 2020 dan juga memikirkan bagaimana negara mampu memacu sebuah negara yang mempunyai nilai-nilai ataupun ciri-ciri sebuah negara maju yang mampu berdaya saing di peringkat global. Jadi itu antara aspirasi ataupun transformasi UKM untuk menjadi sebuah universiti pendidikan terunggul. Jadi untuk membincangkan perkara ini, kerana Esok Awani kerap kali membawa isu sebegini dan rakan saya tadi, saudara Kamarul Bahrain bercerita tentang kereta elektrik dan bagaimana negara ataupun mendepani isu ataupun kenderaan awam dan sebagainya. Dan saya tidak kesorangan pada malam ini. Saya bersama yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlin Mokhtar. Selamat datang Prof, dan juga cakap tahniah daripada Sarawak atas lantikan baru sebagai Timbalan Chancellor Penyelidikan dan juga Inovasi Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga pengarah dan juga fellow utama Institut Alam Sekitar dan juga Pembangunan. Itu antara katakan topi baru. Tapi topi yang kedua itu sekian lama kita bersama dengan Prof Datuk Dr. Mazlin Mokhtar. Prof, untuk menjadikan UKM, dan saya rasa pada minggu lalu Prof Datuk VC mengungkapkan UKM sebagai Guardian of the Nation. Apa yang berlaku terhadap negara ini, UKM perlu menepani, perlu mengambil tahu, perlu menyelesaikannya. Betul. Dan saya rasa sesuai dengan aspirasi UKM sejak ditubuhkan sejak 40 tahun, 50 tahun lalu. Jadi sebagai permulaannya, Datuk Prof terlibat dalam bidang katakan kelestarian alam, alam sekitar dan sebagainya, dan kita bercerita pasal katakan pembangunan mapan dan sebagainya. Saya rasa katakan kedudukan ini, posisi yang katakan dipertanggungjawabkan kepada Prof, saya rasa begitu sesuai. Dan bagaimana Prof untuk memacu UKM sebagai sebuah katakan institusi pendidikan yang unggul dalam bidang pendidikan dan juga inovasi berteraskan kelestarian ini. Ya. Betul. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Nazri dan para penonton yang saya hormati. Pertamanya, terima kasihlah atas ucapan tahniah itu. Saya terima tanggungjawab ini dengan kesedaran bahawa ini satu tanggungjawab dan peranan yang agak besar. Tapi saya dan rakan-rakan penyelidik di Universiti Kebangsaan Malaysia menerima cabaran yang mencabar ini, khususnya pada dewasa ini, di mana kita sedar tuntutan daripada masyarakat dan pihak berkepentingan di luar, bukan saja daripada pihak kerajaan, namun masyarakat yang sedang bergerak dengan penuh dinamik, ingin menjadi dan mencapai tahap negara maju, berpendapatan tinggi dan inginkan macam-macam, iaitu kualiti hidup yang baik. Dan ini sudah tentu perlu dicapai, khususnya melalui pendekatan yang dikatakan pendekatan lestari. Dan lestari itu kita sedar bahawa mempunyai satu natijah di mana kita perlu seimbangkan perkembangan ekonomi, perlu ada keseimbangan dari sosial, keterangkuman sosial, dan juga jaga alam sekitar, dan dilontarkan ikatan yang keempat, iaitu governance, cara kita tadbir urus. Yang baik. Nah, untuk lakukan ini semua pihak sedar atau tidak memerlukan kaedah penyelidikan untuk menyokong setiap agenda dan gerakan. Maksudnya setiap disiplin itu berkaitan antara satu sama lain. Tapi yang cantiknya di UKM ialah kita bukan pengalaman UKM dan apa yang telah kita wawarkan sejak sekian lama, bukan hanya sekadar melakukan penyelidikan untuk tujuan penjanaan ilmu dan akademi yang semata-mata, tapi kita sentiasa sedar bahawa penyelidikan itu harus seiring dan terangkum dengan kukuh
dengan aspek pendidikan dan juga apa yang perlu kita sampaikan manfaat daripada penyelidikan kepada masyarakat. Dan masyarakat sekeliling seperti yang saya nyatakan tadi, bukan hanya untuk kegunaan pihak kerajaan semata-mata, tapi perlu ada juga nilai tambah untuk pihak swasta, industri, komuniti, NGO dan sebagainya. Selain daripada untuk tujuan akademia semata-mata. Jadi peranan kami besar. Kalau dilihat dulu-dulu, kalau orang akademia melakukan sesuatu, hanya diterima untuk tujuan akademik semata-mata. Di dalam makmal, di dalam bilik kuliah, jurnal dan sebagainya. Ya, dan dulu pun sewaktu populasi dunia, populasi Malaysia tidak seramai hari ini, tekanan ke atas alam sekitar adalah kurang, sumber pun banyak dan sebagainya. Tetapi kita dah mula berganjak daripada ekonomi yang berasaskan pertanian. Pertanian kepada di tengah-tengah tu berasaskan sumber dan kini dilontarkan cabaran ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan dan bila bergerak maju nak jadi negara maju kena ada keterangkuman. Kalau tak seimbang memang sukar kita lakukan. Bagaimana persediaan itu dilakukan oleh UKM? Kerana pengalaman UKM dengan pelbagai Center of Excellence, ramai penyelidik yang hebat yang berstatus kata pun global dan sebagainya. Dan kita tahu juga UKM mempunyai pusat-pusat penyelidikan yang bertaraf antarabangsa, antaranya Lestari dan sebagainya. Bagaimana ia mampu kata pun menempuhi cabaran-cabaran dan juga tuntutan masyarakat hari ini dalam semua aspek, dan mungkin pengalaman itu boleh digunakan dan boleh dibagikan semula, kembalikan semula kepada masyarakat, bukan hanya berada dalam kampus Bangi ataupun lingkungan kedua, tetapi berada di seluruh negara, malah di peringkat global. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam analisis awal ini, kita bercerita tentang kata pun Universiti Penyelidikan, gaya dan juga pengalaman UKM. Sebelum saya terus dengan Prof untuk kata pun memberi ulasan ataupun komen ke mana nak dibawa tentang penyelidikan UKM ini, kita terus bersama rakan saya Ian Johan Arif. Mungkin di laman sosial kita dah bercerita tentang ini. Ian. Ya, saya sini nak kongsikan mungkin dua produk atau cerita produk yang dibangunkan oleh hasil penyelidikan daripada orang universiti. Kalau kita tengok Mark Zuckerberg dan rakan-rakannya di peringkat universiti, dia mencipta Facebook, dan kalau Google, Larry Page dan Sergey Brin mencipta Google, hasil penyelidikan mereka di Stanford University, dan juga Mozilla juga satu badan foundation yang non-profit yang sangat berjaya, di mana mereka terus inovasi mereka terus memberikan keuntungan kepada semua pihak maupun di peringkat universiti ataupun di luar sana kepada pengguna. Dan perkembangan terbaru mengenai Google ialah dia telah membangunkan pelayar Mozilla Firefox yang projek yang dibangunkan hasil kerjasama dengan aplikasi Everything Me, dan projek itu adalah kerjasama bagi membangunkan Firefox Launcher untuk Android. Firefox Launcher untuk Android kelak akan memudahkan pengguna menemui kandungan yang diperlukan pada suatu masa dan dioptimasikan berdasarkan kepada setiap pengguna. Dan aplikasi itu nanti boleh menggunakan teknologi Contextual Adaptive App Search daripada Everything Me dan juga pelayar web Firefox. Dan Everything Me mungkin aplikasi yang tidak terkenal di Malaysia kerana ia diterbitkan di Google Play Store hanya untuk Amerika Syarikat saja, dan ia menyediakan satu teknologi yang mengoptimasikan skrin utama mengikut masa dan lokasi pengguna. Dan itu mengenai app. Dan kalau kita tahu Google terus membina pelbagai inovasi, dan inovasi mereka diinspirasikan. Kini Samsung pula bakal mengikut jejak langkah Google dengan mengeluarkan Galaxy Glass. Tidak lama lagi syarikat Apple juga tidak ketinggalan kerana satu peranti baru diperkenalkan di mana fungsinya hampir sama seperti Google Glass. Peranti tersebut dinamakan NeuroCam. Pengguna hanya perlu meletakkan iPhone pada peranti set kepala tersebut seolah-olah memakai cekak kepala, dan bagaimana ia berfungsi, ia akan mengesan emosi anda dan mengesan isyarat yang dihantar ke otak pengguna, dan apabila ia berlaku, ia secara automatik akan mengambil video selama 5 saat. Dan terdapat juga sistem Prisma untuk merakam video daripada kamera utama iPhone. Dan NeuroCam dicipta khas bagi menguji konsep kamera masa depan melalui pengesahan gelombang otak dengan interaksi yang diterima pengguna daripada subjek lain. Dan ini antara inovasi yang mungkin bermula daripada universiti dan juga dibawa ke industri, ya Haji? Ya,
Saya tertarik dengan Neurocamp tu. Saya boleh baca apa yang dipikirkan oleh fikiran saya dan juga rakan-rakan. Tengok dah boleh tengok gambar terus. Bahaya tu kan ni Yen. Okey, itu antara orang kata pun negara maju daripada produk-produk Samsung. Satu ketika dahulu kita tak jauh beza dengan Korea Selatan. Tetapi saya rasa kita menjurus ke arah itu. Kita sedang bergerak pantas untuk orang kata pun bekerja ataupun bersama-sama dalam inovasi dan juga penyelidikan. Prof, untuk orang kata pun mengurus impak inovasi, mengurus impak alam sekitar dan juga menggunakan inovasi sebagai tools, sebagai alat. Pengalaman Prof. Ya. Pengalaman kami di UKM, kita cuba bawakan melalui pendekatan berfikiran, melakukan dan untuk menyemak semula itu secara apa yang kita panggil syumul. Ya. Secara menyeluruh, holistik. Dan pendekatan-pendekatan terintegratif dan syumul ini banyak yang mungkin sudah dikenali ramai dan umum ialah di mana UKM memperkenalkan konsep geopark di Langkawi, konsep biosphere reserve di Tasik Chini dan sebagainya. Banyak lagi. Tapi kalau kita sepintas selalu mengambil apa yang dikongsikan oleh Ian Johan dan sebagainya dan Haji Nazri menyatakan bagaimana rakyat Korea sampai ke tahap dia berada pada hari ini, jawapannya ialah perlu ada sifat inovatif itu, kreativiti perlu tinggi, sudah tentu disokong oleh ilmu yang tinggi, tetapi yang ada pada mereka ialah kecekalan. Ya. Untuk kita tidak melakukan kesilapan seperti mana negara-negara maju yang terlebih terdahulu, Eropah, Amerika Syarikat dan sebagainya, mereka juga kembali kepada basic. Tentang isu kepada alam sekitar, orang kata pun kelestarian alam. Betul. Mereka melihat orang kata pun isu-isu berkaitan dengan pengurusan sumber manusia, keadilan sosial dan sebagainya. Mereka tidak orang kata pun memisah-misahkan disiplin. Cerita pasal orang kata pun perniagaan, cerita pasal industri dan sebagainya. Akhirnya mereka melihat manusia itu sendiri. Memang betul. Tetapi apa yang saya ingin utarakan isu Korea ialah mereka berani untuk bermimpi, mempunyai pandangan yang jauh, foresightedness. Dan mimpi perkara yang pelik-pelik yang dirasakan impossible, yang mustahil. Daripada mimpi itu kita menggerakkan segala daya dan usaha kita untuk merealisasikan apa yang diimpikan. Dan ini pada mulanya mungkin masyarakat mentertawakan kita, gelakkan kita, tetapi sebenarnya mereka bersabar. Kedua, membuat perhatian dan penelitian yang rapi, sabar, membuat kreativiti dan inovasi, mengubah suai dan sebagainya. Sudah tentu saya akan kembali kepada tajuk alam sekitar dan sebagainya. Tetapi apa yang penting ialah melatih pemikiran kita supaya berfikir, mempunyai pandangan jauh, dan bila sudah ada sifat itu, mesti kita cuba tanamkan, budayakan. Dan inilah yang perlu dilakukan oleh kita di Malaysia. Kita menyatakan kita ingin menjadi warga yang maju, tetapi sama ada kita ingin membudayakan nilai-nilai yang tinggi, etika yang tinggi, menjadi sesuatu yang kita lakukan tanpa kita sedari, itu adalah satu cabaran yang tinggi. Dan sifat-sifat inilah yang harus ditanam sejak awal lagi. Dan sebab itu kalau kita lihat, negara Malaysia dikatakan mempunyai pembangunan fizikal, infrastruktur, prasarana yang bagus. Tetapi dalam beberapa aspek kita masih gagal. Kenapa? Kenapa bila kita berada di luar negara, kita boleh mempunyai sifat untuk tidak membuang sampah merata-rata, tetapi di tempat sendiri kita berkelakuan berbeza. Kenapa? Okey, jadi sebagai contoh, minda dan fizikal. Sebagai contoh, kita sedang rancak membina rangkaian MRT Sungai Buloh ke Kajang. Kita bukan hanya melihat projek mega itu dari sudut pembangunan fizikal yang akan memberi kemudahan kepada jutaan pengguna menjelang 2015-2016, tetapi bagaimana impak efisien sistem pengangkutan awam itu yang akan mengurangkan kita menggunakan karbon, mengurangkan kesesakan di kawasan pusat bandar dan memberi kemakmuran kawasan-kawasan PG bandar dan perancangan bandar yang lebih baik. Saya rasa inilah masanya. Kadang kita sudah bergerak ke hadapan, tetapi kita tak perlu membuat kesilapan yang lalu seperti mana kita lakukan sebelum ini. Pengalaman Prof. Ya, betul. Memang itu kita sedari dan kerajaan pun telah sedari, syarikat swasta pun sedari, dan projek seumpama ini memang ingin mengurangkan footprint atau jejak karbon, jejak air, jejak sebagainya pada kalangan rakyat Malaysia. Tetapi perkataan kunci yang penting ialah sistem.
kita berdoa bila sistem MRT berlaku dengan lancar, mungkin separuh atau 75% rakyat Malaysia boleh meninggalkan kenderaan di rumah masing-masing, mengambil pengangkutan awam. Apa yang penting ialah dari stesen A ke B ke C, bila kita tiba, kesinambungan sistem pengangkutan itu perlu ada. Kadang-kadang masalah yang kita lihat sewaktu dalam keadaan transformasi ini ialah kadang-kadang kita sanggup meninggalkan kenderaan, tapi bila sampai ke destinasi di sebuah stesen, untuk sampai ke destinasi terakhir itu sukar mendapatkan pengangkutan bas dan sebagainya. Sistem itu, seluruh sistem itu mesti efisien, mesti licin. Jadi samalah juga dalam proses transformasi kita ini, sama ada dalam bidang pengangkutan, dalam kita melakukan bisnes dan industri. Kalau kita ni orang industri, kita sedar dalam kita mengeluarkan produk-produk tertentu untuk tujuan kepenggunaan, terutama masyarakat moden. Dan tapi kita tahu kita ada meluahkan air buangan dan sebagainya. Itu tak guna juga. Tak guna juga. Kerana kita tahu apabila sesuatu jasa air terjemah, untuk membersihkannya jauh lebih mahal. Namun kita masih tetap meluahkannya. Betul. Kenapa? Tetapi di masyarakat yang telah maju seperti Korea dan Jepun, mereka tidak akan mengimplementasi mereka akan menghalang daripada punca. Dia berfikiran zero discharge. Gunakan teknologi. Semua itu ada di UKM. Saya nak kata pun tanya pada Prof pengalaman di UKM dan bidang-bidang tumpuan yang mungkin boleh mengangkat negara satu tapak ke hadapan. Mungkin boleh bersaing dengan Korea, dengan Jepun, dengan Taiwan, dan ini akan diberi tumpuan oleh UKM dalam masa beberapa tahun akan datang ini. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam menceritakan industri pendidikan, cara dan juga pengalaman UKF. Orang kata pun bagaimana Prof untuk melonjakkan universiti kebangsaan sebagai universiti pendidikan dalam bidang inovasi dan juga pendidikan dalam disiplin-disiplin baru yang menjadi tuntutan negara pada ketika ini. UKM pada ketika ini memang agak terkehadapan dalam pendekatan kami dalam bidang penyelidikan, iaitu apa yang disebut MIT disiplin, multi inter transdisiplin. Itulah yang kita rasakan masyarakat yang dinamis seperti masyarakat Malaysia yang bergerak ke arah negara maju, menjadi bangsa yang maju, perlu sanggup untuk, pertama, asasnya perlu kukuh, belajar disiplin masing-masing, biologi, keagamaan, etika, bahasa dan sebagainya. Namun untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi pada hari ini, kita perlu merangkumkan pelbagai disiplin. Sama ada dari bidang yang peringkat multi, inter atau trans yang jauh. Itulah sebabnya di UKM kita memberi pendekatan kepada mengukuhkan monodisiplin masing-masing, tetapi bila di peringkat sarjana, bermula dengan peringkat sarjana muda, tesis itu kepujian, dan sarjana kita menggalakkan tapi ia menuntut kepada keupayaan sumber manusia yang hebat tentang itu. Sudah tentu. Dan UKM memang telah memikirkan perkara ini sejak sekian lama. Kita bila melatih sumber manusia kita untuk menjadi tenaga pengajar dalam tuntutan baru seumpama ini, kita pun menggalakkan kaki tangan akademik kita untuk merentas disiplin. Misalnya, kita mempunyai guru-guru yang mengajar bahasa Inggeris, namun sambil mengajar bahasa Inggeris itu memikirkan unsur-unsur bagaimana untuk cuba mengubah daya berfikir dan cara bertindak supaya misalnya ke arah menjimatkan penggunaan air dan tenaga. Jadi begitu, sambil mengajar bahasa Inggeris, sambil mengajar bahasa Arab, sambil mengajar bahasa Jepun. Dan saudara juga tahu bahawa di UKM kita mempunyai fakulti pengajaran bahasa yang besar yang mengajar bahasa-bahasa dunia, bukan saja bahasa Melayu. Jadi pendekatan sebab ini yang kita lakukan. Kedua, sambil-sambil kita melakukan penyelidikan, sejak hari pertama melakukan penyelidikan, kita menjemput pihak berkepentingan di luar, pihak kerajaan, swasta dan masyarakat termasuk NGO, bersama-sama kita dalam bidang penyelidikan, duduk di satu meja bulat. Mereka memberi respons atau maklum balas kepada kita. Apakah cara kita melaksanakan
penyelidikan ini betul mengikut kehendak dan tuntutan mereka, apa yang mereka jangkakan sejak dari awal. Sebab itu, penyelidikan kami kini mula disukai oleh semakin ramai dan semakin ramai pihak berkepentingan di luar sana. Misalnya, penyelidikan di Langkawi, satu contoh yang baik. Kita berupaya menghasilkan pelan pengurusan Langkawi Global Geopark bersama pihak Majlis Pembandaran Langkawi, Langkawi Development Authority. Kerana dalam kumpulan penyelidikan kami terus dijemput para planner, Town and Country Planning Department, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, kepada pihak berkuasa tempatan. Yang memikirkan apa dasar-dasar yang perlu dilakukan di peringkat tempatan. Pihak industri. Jadi kadang-kadang kita sedar dan kita membina keupayaan mereka di samping kami membina keupayaan kami sendiri dalam bidang penyelidikan. Konsep lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Kita tak mengatakan orang universiti saja yang cerdik. Kecerdikan dan keintelektualan itu hadir di sekeliling kita. Pihak swasta ada orang cerdik, orang peribumi ada yang cerdik. Bagaimana kita menggarapkan keintelektualan ini supaya itu menjadi kekuatan. Kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun kita ada orang kata pun self esteem yang rendah. Tetapi apabila saya rasa Prof dah berkelana seluruh dunia, mereka memandang tinggi keupayaan UKM dalam bidang-bidang tertentu. Ya, memang betul. Dan bukan UKM saja. Universiti lain di Malaysia dan rakyat Malaysia mereka pandang tinggi. Ke mana saya dijemput untuk memberi syarahan, sama ada di Jepun, di Amerika dan di tempat-tempat lain, mereka sentiasa mengatakan mereka kagum dengan bagaimana rakyat Malaysia dapat melakukan banyak perkara, terutama dalam kepelbagaian yang tinggi. Diversity. Dan mereka heran bagaimana kita dapat mengawal emosi dan cara berfikir dan bertindak dan mempunyai sifat toleransi yang tinggi sehingga kita berupaya menumpukan sesuatu. Bukan kata kita bukan homogeneous tidak homogeneous. Macam Jepun, Korea homogeneous. Kita pun ada pertelingkahan, persengketaan, tapi masih berjaya mengawal. Jadi saya tabik rakyat Malaysia dari aspek itu pandai mengawal diri dan sebagainya. Tapi dari segi membuang sampah rata-rata, yang itu yang kita sedih. Okey, itu cabarannya. Kalau kita ada 1 minit, Prof, bagaimana Prof untuk roll out plan roadmap yang ingin Prof bawakan di kalangan warga UKM, para akademiknya, para orang kata pun kekitangannya, para pelajar. Saya rasa inilah orang kata pun aset besar UKM untuk membawa limpahan UKM bukan hanya di Bangi tetapi seluruh negara. Betul. Syukur Alhamdulillah di ekosistem Universiti Kebangsaan Malaysia, warga penyelidik akademik memang dah sedar tuntutan mengenai multi intertransdisiplin. Dan kita juga syukur barisan pentadbir dan kaki tangan sokongan juga begitu. Sentiasa berbincang untuk bagaimana untuk membawa masyarakat sekeliling. Kita memberi cabaran kini, para penyelidik harus menjemput masyarakat di sekeliling. Cabaran terdekat, masyarakat Bangi ingin kita jadikan Bangi yang lestari. Kalau Langkawi berjaya, kini kita nak bagi Bangi yang lestari. Dan peranan kita kini yang besar ialah nak jadi pemain utama dalam ASEAN Economic Community. Okey, saya rasa itu visi yang cukup besar. Kalau Chini boleh diubah, kalau Langkawi boleh diubah, kalau banyak lagi pusat-pusat penyelidikan yang jadi tumpuan para penyelidik UKM boleh menjadi first class research center, mengapa tidak kawasan sekeliling. Mungkin kita boleh lihat Bangi, Bandar Kajang dan kawasan Lembah Kelang, Greater Kuala Lumpur misalnya. Terima kasih kepada Prof atas masa yang diberikan. Kita akan terus panggil Prof jika ada masa kelapangan berkongsi cerita, berkongsi pengalaman UKM. Itu tadi Profesor Datuk Dr. Mazlin Mokhtar. Dan jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan boleh melayari laman web UKM untuk mendapatkan laporan dan pelbagai aktiviti UKM dan juga jurnal-jurnal hasil daripada kajian para penyelidik dan juga para akademik warga UKM. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.